Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati pensyarah penilai Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali dan Dr. Nordiana binti Hamzah. Juga tidak dilupakan pensyarah penyedia saya Profesor Madya Dr. Nurazimah binti Zakaria serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya Nur Syahida binti Adnan memegang kad matrik bernombor D201710775565 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Fungsi Penggunaan Peta Pemikiran IT bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan penghayatan teks Sulalatus Salatin dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Berikut merupakan perkara yang akan saya terangkan dalam perbentangan ini. Baiklah, latar belakang kajian. Secara ringkasnya, peta pemikiran merupakan satu teknik penyusunan grafik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Peta pemikiran IT ini dibahagikan kepada 8 bentuk iaitu peta bulatan, peta buih berganda, peta pokok, peta akap, peta alir, peta pelbagai alir dan peta titik. Jadi, teks Sulalatus Salatin ini merupakan rujukan utama dalam penyelidikan ini. Teks karya Agung Suntingan A. Samad Ahmad ini digunakan dalam sukatan pelajaran tingkatan 6 pada semester 2. Objektif kajian. Secara khususnya, kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif kajian seperti berikut. Yang pertama, menguraikan fungsi penggunaan peta pemikiran IT bagi meningkatkan tahap pengetahuan pelajar tingkatan 6. Yang kedua, menganalisis fungsi penggunaan peta pemikiran IT bagi meningkatkan penghayatan teks Sulalatus Salatin dalam kalangan pelajar tingkatan 6 menggunakan teori kognitif. Kaedah kajian. Kajian ini bersifat campuran iaitu kajian kualitatif dan kajian kuantitatif. Menurut Creswell pada tahun 1994, kajian kualitatif merupakan proses inquiry ke arah pemahaman yang didasari kaedah pengumpulan data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu permasalahan sosial. Kajian kuantitatif pula lebih mengutamakan kuantiti, data numerikal atau statistik diambil kira dalam menganalisis borang soal selidik. Jadi, pelaksanaan kajian ini mengambil sampel seramai 60 orang pelajar tingkatan 6 secara rawak. Baiklah, mari kita teruskan kepada dapatan kajian. Objektif pertama. Objektif ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu yang pertama fungsi penggunaan peta pemikiran IT dan kedua berkenaan tahap pengetahuan pelajar. Hasil nilai keseluruhan min kedua-dua item ini berada pada tahap rendah iaitu 1.38 dan 1.85. Kita lihat pada item yang ketiga pada bahagian fungsi penggunaan peta buih berganda mendapat peratusan paling tinggi iaitu 88.3%. Fungsi peta buih berganda sebagai membandingkan atau membezakan sesuatu perkara. Bentuk visual peta buih berganda ini yang ditunjukkan memudahkan pelajar menjawab fungsi penggunaan peta buih berganda dengan betul. Kesimpulannya, pelajar tingkatan 6 mempunyai tahap pengetahuan yang rendah mengenai fungsi penggunaan peta pemikiran IT. Objektif yang kedua. Sama juga dengan objektif yang pertama, objektif kedua dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, fungsi peta pemikiran IT bagi meningkatkan penghayatan teks Sulalatus Salatin menunjukkan nilai min keseluruhan 2.16 dan nilai sisihan PY 0.99. Manakala peningkatan penghayatan menggunakan teori kognitif mendapat nilai min 1.85 dan sisihan PY 0.91. Hal ini menunjukkan bahawa objektif dua juga berada pada tahap rendah. Implikasi kajian. Pengkaji telah membahagikan kepada 3 kelompok utama, jadi pelajar disarankan menggunakan peta pemikiran IT dalam pembelajaran supaya dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif dalam diri pelajar. Yang kedua, guru hendaklah mengaplikasikan penggunaan peta pemikiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, pentadbiran sekolah. Pentadbiran sekolah perlu memanfaatkan program yang dilakukan oleh KPM iaitu Kementerian Pelajaran
Guru juga hendaklah diberikan pendedahan dan dihantar kursus untuk meningkatkan kemahiran nilai tambah dalam diri mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat masyarakat pendelia. Nama saya Siti Nursyaidah binti Bakri. Saya merupakan pelajar tahun akhir ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusastraan Melayu daripada Fakulti Bahasa Komunikasi UPSI. Dalam kajian tahun akhir ini, saya menjalankan kajian yang bertajuk Kajian Unsur Perpaduan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Puisi Kubentang Selai Peta menggunakan peta pemikiran IT. Kajian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kumpulan puisi yang menjadi medium ataupun tulang belakang dalam menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan objektif dan persoalan kajian, di mana kajian ini mengandungi 3 objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti unsur perpaduan dalam pengajaran dan pembelajaran kumpulan puisi Kubentang Selai Peta. Objektif yang kedua pula ialah menganalisis unsur perpaduan dan mengkaitkan peta pemikiran IT berdasarkan teori kecerdasan pelbagai. Dan objektif yang ketiga ialah menguraikan kesan penghayatan unsur perpaduan dengan menggunakan peta pemikiran IT kepada pelajar. Okey, selanjutnya kita teruskan dengan metodologi kajian, di mana dalam kajian ini menggunakan kaedah mode campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah kepustakaan yang bertujuan untuk melakukan rujukan dan mencari maklumat yang diperlukan supaya maklumat yang diperolehi itu sahih. Kaedah analisis teks juga turut digunakan dalam kajian ini iaitu menggunakan buku Antologi Teks Kesusastraan Melayu Moden Kubentang Selai Peta. Seterusnya, dalam kajian ini juga menggunakan kaedah kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik melalui platform yang diedarkan seramai 30 orang responden, di mana responden yang terlibat terdiri daripada pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu di sekolah. Seterusnya, bagi dapatan kajian saya yang pertama ialah mengenal pasti unsur-unsur perpaduan dalam kumpulan puisi Kubentang Selai Peta. Dalam kajian ini memaparkan sebanyak 8 unsur perpaduan yang dapat dikenal pasti melalui teks antologi Kubentang Selai Peta. Antara unsur-unsur perpaduan yang terdapat dalam kumpulan puisi tersebut adalah seperti berikut. Seterusnya, bagi dapatan kajian saya yang kedua ialah menganalisis unsur perpaduan dengan menggunakan peta pemikiran IT berdasarkan teori kecerdasan pelbagai, di mana di sini saya hanya nyatakan item yang mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.53 adalah item unsur perpaduan dalam berkomunikasi atau berbahasa secara berkesan, manakala item yang mencatatkan jumlah min terendah iaitu sebanyak 4.27 adalah pada item mewujudkan rasa kekitaan yang tulen. Dapatan kajian ini turut disokong oleh teori dan pandangan sarjana yang menyatakan kecerdasan bahasa ni mencakupi kepekaan terhadap sesuatu makna yang dilontarkan, mampu menguasai kemampuan seseorang itu untuk berkomunikasi secara berkesan. Hal ini juga turut disokong oleh pandangan sarjana yang menyatakan kejayaan berkomunikasinya adalah disebabkan oleh sikap mereka sendiri yang berada dalam situasi interaksi, sama ada mereka bisa mewujudkan interaksi atau sebalik. Selanjutnya, bagi dapatan kajian saya yang ketiga ialah menghuraikan kesan penghayatan unsur perpaduan dengan menggunakan peta pemikiran IT kepada pelajar. Di sini saya hanya menyatakan item yang mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu sebanyak 4.57 pada item membudayakan kemahiran berfikir secara kritik dan kritis dengan penggunaan teknik pemikiran. Manakala bagi item yang mencatatkan jumlah min yang terendah iaitu sebanyak 4.27 pula adalah pada item yang memudahkan mengurai serta memahami isi kandungan yang tersirat dalam kumpulan puisi. Dan kajian ini juga turut disokong oleh teori dan pandangan sarjana yang menyatakan keupayaan dalam menentukan keadaan dan bentuk secara tepat bagi membantu memahami setiap perkara yang dipelajari. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi kajian yang memberi impak kepada pelajar dan guru, di mana pada pelajar ia membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran unsur perpaduan kumpulan puisi dan terarah untuk melahirkan pelajar yang mementingkan perpaduan serta meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar. Manakala implikasi kepada guru ialah menyedarkan guru-guru tentang penggunaan peta pemikiran ini, kemudian memperbaiki dan melakukan penambahbaikan bagi meningkatkan
kefahaman pelajar serta memberi panduan kepada guru untuk mempelbagaikan kaedah PDP. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kumpulan puisi Kubentang Sehelai ini mengandungi unsur-unsur perpaduan yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan seharian serta menghasilkan impak positif kepada semua lapisan masyarakat dalam semua aspek. Malah penggunaan peta pemikiran IT ini juga mampu meningkatkan kefahaman pelajar dan memudahkan guru dalam penyediaan bahan bantu mengajar kepada pelajar. Dan ini adalah rujukan signifikan yang digunakan dalam kajian. Namun begitu, secara keseluruhannya dalam kajian ini menggunakan sebanyak 50 buah rujukan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anistanisha binti Abdul Razak, pelajar semester 7, akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Pelaksanaan Pengajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif secara atas talian dalam tempoh pandemik. Bagi kajian ini, saya telah memilih dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kaedah dan bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif secara atas talian dalam tempoh pandemik. Yang kedua, menganalisis kaedah dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran atas talian ini berdasarkan teori kognitif pembelajaran multimedia maya. Saya telah menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Bagi kaedah kuantitatif, saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar tingkatan 6 yang mengambil subjek KMK di SMK Sri Gunung. Bagi kaedah kualitatif pula, saya telah menjalankan temu bual bersama seorang guru tingkatan 6 yang mengajar subjek KMK di SMK Sri Gunung. Bagi dapatan kajian untuk objektif saya yang pertama, medium pembelajaran yang menjadi pilihan adalah Google Meet dengan kadar purata min yang tinggi iaitu sebanyak 4.57. Penggunaan medium Padlet adalah menjadi pilihan dalam perkongsian lembaran kerja sewaktu proses pembelajaran atas talian berlangsung. Penerangan pembelajaran yang diaplikasikan lebih berfokus kepada penerangan lisan, slide tulisan dan tayangan video berkaitan topik yang dipelajari. Bagi dapatan kajian untuk objektif saya yang kedua, kadar purata pemahaman kaedah pembelajaran yang mengandungi elemen multimedia mempunyai min yang tinggi iaitu sebanyak 4.7. Kadar pemahaman terhadap bahan yang dikongsi melalui atas talian menunjukkan responden lebih bersetuju bahawa nota dan bahan rujukan yang telah diberikan secara atas talian mudah diakses. Dapatan melalui konteks pemahaman ini kemudian dilihat berdasarkan teori kognitif pembelajaran multimedia maya yang menyenaraikan persekitaran pembelajaran multimedia berlaku melalui 5 peringkat. Implikasi kajian ini kepada guru adalah guru dapat berusaha mempertingkat kaedah pengajaran menggunakan medium pembelajaran secara atas talian. Yang kedua, guru dapat memilih medium pembelajaran yang sesuai untuk sesebuah proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru dapat melihat kesesuaian kaedah yang digunakan dengan penerimaan murid. Implikasi kajian ini kepada pelajar adalah kaedah atau medium yang membantu proses pembelajaran secara atas talian dapat dikenal pasti bagi membantu proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, tahap kefahaman pelajar dapat diukur melalui beberapa medium pembelajaran secara atas talian yang telah digunakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya, Alanis binti Willy, akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Kaedah Pemilihan Media Pengajaran yang berkesan bagi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC Kesusasteraan Melayu Komunikatif dalam kalangan guru-guru pelatih. Pengenalan. Menurut Madar dan Mat Yunus pada tahun 2005, media pengajaran terdiri daripada sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Kini, PDPC KMK menitikberatkan aktiviti bersifat
praktikal iaitu hands-on, penerokaan minda minds-on dan penghayatan hearts-on serta lebih mencabar pemikiran kreatif pelajar. Oleh itu, guru-guru pelatih perlulah mempunyai kemahiran-kemahiran dalam memilih media pengajaran yang sesuai dan berkesan. Objektif kajian iaitu 3 objektif. Yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri media yang berkesan bagi PDPC Kesusasteraan Melayu Komunikatif dalam kalangan guru-guru pelatih. Yang kedua, menghuraikan kaedah pemilihan media yang berkesan bagi PDPC Kesusasteraan Melayu Komunikatif dalam kalangan guru-guru pelatih dengan menggunakan model Assure. Dan yang ketiga, menganalisis keberkesanan media bagi PDPC Kesusasteraan Melayu Komunikatif dalam kalangan guru-guru pelatih dengan menggunakan teori konstruktivisme. Seterusnya ialah metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian, di mana kajian ini berbentuk kuantitatif, kualitatif dan juga kepustakaan. Bagi sampel kajian pula, sampel terdiri daripada 31 orang guru pelatih dan 2 orang guru sastra yang berpengalaman. Seterusnya ialah instrumen kajian, di mana kajian ini menggunakan 2 instrumen. Yang pertama, soal selidik dan yang kedua, temu bual. Seterusnya ialah proses pengumpulan data. Kajian ini dimulakan dengan membina borang soal selidik dan soalan temu bual, mendapat keesahan pakar dan seterusnya menjalankan kajian bagi mendapatkan data-data berdasarkan objektif yang telah pun ditetapkan. Yang terakhir ialah proses penganalisisan data. Bagi data soal selidik, sistem SPSS versi 26 telah digunakan bagi membina jadual, mendapatkan peratusan kekerapan bagi data-data yang diperoleh daripada borang soal selidik. Bagi temu bual pula, transkripsi telah dilakukan bagi mendapatkan data-data yang penting. Dapatan kajian. Bagi ciri-ciri media pengajaran yang berkesan, perbandingan media konvensional dan media abad ke-21 memperlihatkan data bahawa buku rujukan sebagai media konvensional telah mendapat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 96.7%. Bagi media abad ke-21 pula, media gambar telah mendapat peratusan kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 83.3% berbanding media abad ke-21 yang lain. Bagi sifat-sifat media pula, majoriti responden telah memilih sifat-sifat media iaitu jelas dan tepat serta selamat digunakan, dengan masing-masing sifat mendapat peratusan kekerapan sebanyak 97%. Bagi cara guru pelatih mendapatkan pendedahan pula, majoriti responden telah mendapatkan pendedahan daripada pembacaan daripada internet iaitu peratusan kekerapan sebanyak 93%. Seterusnya ialah kaedah pemilihan media pengajaran yang berkesan. Yang pertama, faktor pemilihan media, di mana faktor topik yang hendak disampaikan mendapat peratusan kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 100%. Bagi prinsip pemilihan media pula, prinsip berorientasi pada tujuan, efisien dan berkesan serta mewujudkan interaksi antara guru dan pelajar masing-masing mendapat peratusan kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 100%. Bagi proses pemilihan media pula, proses ini telah dilihat dengan menggunakan model Assure, di mana proses yang kedua, ketiga dan kelima yang mendapat peratusan tertinggi berbanding proses-proses yang lain, iaitu menetapkan objektif pengajaran mengikut DSKP, memilih media yang berkesan dan sesuai dan melibatkan pelajar secara aktif dalam proses PDPC, di mana kesemua proses-proses ini masing-masing mendapatkan peratusan kekerapan sebanyak 100%. Yang terakhir ialah keberkesanan media pengajaran, di mana bentuk penilaian yang dilaksanakan ialah soal jawab yang mendapat peratusan kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 96.7%. Bagi penggunaan media pengajaran pula, masing-masing penggunaan pembelajaran berpusatkan pelajar, guru mengaitkan bahan dengan pengetahuan sedia ada dan guru memantau kefahaman pelajar masing-masing mendapatkan peratusan kekerapan sebanyak 100%. Bagi kesan penggunaan media pengajaran pula, di mana kesan meningkatkan minat pelajar, pelajar dapat mencipta idea baharu dan pelajar dapat membuat refleksi PDPC, masing-masing juga turut mendapatkan peratusan kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 100%.
Implikasi kajian. Berdasarkan kajian ini, guru-guru pelatih sastra dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam memilih media-media pengajaran yang berkesan dan sesuai. Kajian ini juga mampu dijadikan panduan bagi guru-guru sastra apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang berminat, lemah atau sukar menguasai topik-topik KMK. Kajian ini mampu dijadikan sebagai rujukan kepada kajian media pengajaran yang seterusnya dalam kajian-kajian akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun lahir saya yang bertajuk Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis dalam Pembelajaran dan Pengajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif di Sekolah Menengah. Nama saya ialah Estejara Anak Kiai, nombor matrik saya di 201710777529. Nama penyelia saya ialah Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Hari ini saya akan membentangkan objektif kajian, kaedah kajian, dapatan dan implikasi kajian. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan bagi mencapai dua objektif kajian, iaitu yang pertama menjelaskan konsep dan ciri-ciri kemahiran berfikir kreatif dan kritis. Yang kedua, menganalisis konsep dan ciri-ciri kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu komunikatif berdasarkan teori kontekstual. Saya menggunakan 3 kaedah kajian. Yang pertama ialah kepustakaan dengan merujuk bahan yang sedia ada di perpustakaan. Yang kedua kuantitatif, borang soal selidik. Terdapat 40 soalan bagi borang soal selidik. Soalan adalah berdasarkan objektif yang pertama dan objektif yang kedua. Saya mempunyai 5 responden yang terdiri daripada pelajar kesusastraan Melayu komunikatif tingkatan 4, 5 dan 6. Kaedah yang ketiga adalah kualitatif, menggunakan temu bual. Terdapat 15 soalan temu bual. Soalan adalah berkaitan dengan objektif kajian. Saya mempunyai 3 orang responden yang terdiri daripada guru mata pelajaran kesusastraan Melayu. Seterusnya, kita akan masuk pada dapatan kajian. Ini merupakan jadual konsep kemahiran berfikir kreatif dan kritis. Jadual ini diteliti dengan melihat pada tahap ini. Pertama, kita akan meneliti tahap min pada konsep kemahiran berfikir kreatif. Dapatan kajian pada tahap min menunjukkan tahap konsep kemahiran berfikir kreatif berada pada tahap sederhana. Kita teruskan dengan melihat tahap min pada konsep kemahiran berfikir kritis. Dapatan kajian menunjukkan tahap min berada pada tahap tinggi. Dapatan kajian menunjukkan pelajar kesusastraan Melayu komunikatif lebih terarah pada konsep kemahiran berfikir kritis jika dibandingkan dengan berfikir kreatif. Ini merupakan graf yang pertama mengenai ciri-ciri kemahiran berfikir kreatif. Min tertinggi iaitu 3.80 bersamaan sisihan piawai 1.125 berada pada item A14 dengan soalannya ialah saya selalu mempunyai semangat inquiry dan perasa ingin tahu yang tinggi. Dapatan ini menunjukkan pelajar sudah biasa dengan pengaplikasian semangat inquiry. Ini bersesuaian dengan DSKP 2018 yang mengetengahkan pembelajaran berasaskan inquiry dalam pembelajaran kesusastraan Melayu. Ini disokong dengan pendapat responden ketiga. Beliau sering menggalakkan murid untuk menganalisis, mencipta, mengaplikasi sendiri berdasarkan tajuk atau soalan berkaitan dengan pembelajaran, manakala beliau sendiri akan bertindak sebagai fasilitator. Ini merupakan graf yang kedua mengenai ciri-ciri kemahiran berfikir kritis. Bagi ciri-ciri kemahiran berfikir kritis pula, nilai min yang tertinggi ialah nilai min pada item A22, iaitu saya sanggup mendengar dan meneliti pandangan dan idea orang lain dengan min 3.98 bersamaan sisihan piawai 1.152. Bagi dapatan kajian ini didapati bahawa pelajar boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Disokong lagi dengan pendapat responden kedua yang mengatakan adanya interaksi aktif dan bimbingan dalam kalangan pelajar dan keputusan secara konsensus dapat diperolehi. Ini merupakan graf yang ketiga mengenai konsep dan ciri-ciri kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu komunikatif berdasarkan teori kontekstual. Min paling tinggi secara keseluruhannya ialah min pada item B10 iaitu
Guru membantu pelajar melihat hubungan antara isi kandungan pelajaran, konteks pengetahuan dan aplikasi satu bidang dengan bidang yang lain dengan min 4.28 bersamaan sisihan piawai 0.157. Dapatan daripada ini menunjukkan peranan guru sebagai pembimbing dalam kemahiran berfikir kreatif kritis berdasarkan teori kontekstual sudah diaplikasikan dengan baik oleh pelajar dan guru. Ini disokong oleh responden ketiga dalam fasa mencetus idea adanya konsep baru dinyatakan dan dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Implikasi kajian. Pelaksanaan KBKK dalam pengajaran dapat melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara mendalam, memberi pertimbangan yang serius dan mampu mempertahankan idea yang dihasilkan dengan baik. Pelaksanaan KBKK menggunakan teori kontekstual ini memberi peluang kepada pelajar bagi mengurus cara pembelajaran mereka dan guru berperanan sebagai mentor agar pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurazila binti Mazlan, memegang nombor metrik D2017107758 Pada hari ini saya akan membentangkan video projek tahun akhir yang bertajuk Kajian Sikap dan Motivasi Pelajar Sastra terhadap Kebolehbacaan Teks Suralatus Salatin. Mari kita pergi kepada objektif kajian. Dalam kajian ini, penyelidik telah menetapkan beberapa objektif yang ingin dicapai. Antaranya ialah yang pertama, mengenal pasti sikap pelajar terhadap kebolehbacaan teks Suralatus Salatin. Kedua, menganalisis sikap dan motivasi pelajar terhadap kebolehbacaan teks Suralatus Salatin berdasarkan teori keperluan Maslow. Ketiga, menghuraikan kesan sikap dan motivasi pelajar terhadap kebolehbacaan teks Suralatus Salatin. Kaedah kajian. Kaedah kajian terbahagi kepada tiga, iaitu kaedah kuantitatif, kaedah soal selidik dan penggunaan laman sesawang. Dapatan kajian. Bahagian A, iaitu taburan kekerapan dan peratusan bagi demografi responden. Item yang pertama ialah jantina, kedua umur, ketiga tahap pengajian. Di sini kita dapat lihat dari segi kekerapan dan juga peratusan. Objektif pertama, mengenal pasti sikap dan motivasi pelajar dalam kebolehbacaan teks Suralatus Salatin. Soalan ini merupakan soalan subjektif. Antara soalan-soalannya ialah, apakah gambaran awal anda terhadap teks Suralatus Salatin? Kedua, berdasarkan pemerhatian anda, bilakah anggaran masa untuk menghabiskan teks Suralatus Salatin? Ketiga, apakah tindakan awal anda apabila diberi arahan oleh guru untuk membaca teks Suralatus Salatin? Keempat, sepanjang anda mempelajari sastra di sekolah, pernahkah anda mendengar mengenai teks Suralatus Salatin? Kelima, bagaimanakah sikap anda di dalam kelas apabila guru menerangkan teks ini? Objektif kedua, menganalisis sikap dan motivasi pelajar terhadap kebolehbacaan teks Suralatus Salatin berdasarkan teori keperluan Maslow. Di sini kita dapat lihat soalan 1 hingga soalan 5 menunjukkan taburan yang diperoleh daripada data mengikut skala sangat setuju kepada skala sangat tidak setuju. Objektif ketiga pula ialah menghuraikan kesan sikap dan motivasi pelajar terhadap kebolehbacaan teks Suralatus Salatin. Soalan 1 hingga soalan 10 dapat kita lihat taburan data yang diperolehi daripada responden mengikut skala yang telah ditetapkan. Mari kita lihat implikasi daripada kajian ini. Yang pertama, memberi peluang untuk mengkaji sikap dan motivasi pelajar terhadap kebolehbacaan teks Suralatus Salatin. Kedua, memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam kajian yang melibatkan kuantitatif. Ketiga,
menilai keberkesanan sikap dan motivasi pelajar yang diperoleh melalui pembacaan teks Suralatus Salatin. Keempat, dijadikan sebagai panduan kepada penyelidik lain untuk menjalankan kajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Afiq Kuah bin Hashim. Nombor matrik saya di 2017-1077596. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian yang telah saya lakukan, di mana tajuk kajian saya iaitu penggunaan multimedia dalam meningkatkan kesan penghayatan teks Suralatus Salatin terhadap pelajar tingkatan 6 SMK Seri Gunung, di mana supervisor saya iaitu Profesor Madya Dr. Nur Azimah Zakaria. Seterusnya iaitu objektif kajian, di mana objektif kajian saya yang pertama, mengenal pasti teknik-teknik multimedia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesan penghayatan teks Suralatus Salatin terhadap pelajar. Yang kedua, menganalisis kepentingan kesan penggunaan multimedia dalam meningkatkan kesan penghayatan teks Suralatus Salatin terhadap pelajar berdasarkan teori kontraktivisme. Yang ketiga, menghuraikan kesan penggunaan multimedia terhadap penghayatan teks Suralatus Salatin. Yang seterusnya iaitu kaedah kajian, di mana saya menggunakan dua kaedah kajian iaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif ini diedarkan kepada pelajar tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Gunung yang mengambil subjek kesusasteraan Melayu komunikatif melalui Google Form disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan buat masa kini. Dan bagi kaedah kualitatif pula, saya melakukan kaedah temu bual bersama dengan guru tingkatan 6 yang merupakan guru kesusasteraan Melayu komunikatif di Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Gunung melalui Google Meet. Seterusnya, dapatan kajian yang berdasarkan objektif yang pertama, antara teknik-teknik multimedia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesan penghayatan teks Suralatus Salatin ialah seperti Kahoot, Flickr, Padlet dan sebagainya. Untuk objektif yang kedua, di mana dapat memastikan pelajar yang mampu memperolehi pencapaian atau kesan yang optimal di samping mempunyai minat yang berterusan untuk mengikuti pembelajaran dalam suasana yang lebih baik dan menyeronokkan. Untuk objektif yang ketiga pula, menyokong pembelajaran diri, membantu imajinasi terhadap perkara abstrak, menjana pemikiran dan keseronokan kepada pelajar untuk belajar, dan seterusnya melibatkan lebih daripada satu deria. Seterusnya iaitu implikasi kajian, di mana terhadap guru dan pelajar. Bagi guru pula, guru akan mencari cara supaya dapat mencari kaedah pengajaran yang lebih baik ataupun lebih sesuai digunakan berkaitan dengan pengajaran multimedia. Seterusnya, guru dapat menggunakan teknik yang sesuai untuk penggunaan multimedia semasa proses pembelajaran, dan terakhir dapat memberikan input yang berkesan kepada pelajar melalui penggunaan multimedia ini. Bagi implikasi kajian terhadap pelajar pula, teknik-teknik yang digunakan untuk membantu pelajar untuk lebih memahami dan menghayati teks Suralatus Salatin, dan seterusnya tahap pemahaman pelajar terhadap teks Suralatus Salatin dapat diukur semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir Kesusasteraan Melayu. Saya, Nurfiti Syarmiza binti Jamaluddin, memegang nombor matrik di 2017-1077584. Bidang kajian saya adalah bidang pendidikan dan saya berada di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Tajuk kajian tahun akhir saya adalah kesan penghayatan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Gurindam 12 dalam pembangunan sassia pelajar. Tajuk kajian saya adalah kesan penghayatan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Gurindam 12 dalam pembangunan sassia pelajar. Kajian saya ini merujuk kepada teks Gurindam 12 sahaja, di mana ia mengandungi nilai-nilai murni yang dapat membangunkan pembangunan sassia pelajar. Dalam kajian saya,
Yang pertama, mengenal pasti nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Gurindam 12. Objektif kedua, menganalisis nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Gurindam 12 berdasarkan teori moral. Objektif yang ketiga, menghuraikan kesan penghayatan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Gurindam 12 kepada pelajar. Kaedah kajian yang saya gunakan dalam kajian saya adalah yang pertama, reka bentuk kajian. Ia adalah merujuk kepada kajian analisis melalui pelbagai sumber. Yang kedua adalah instrumen kajian yang merujuk kepada senarai pengumpulan data, senarai semak teori dan juga pengumpulan data melalui soal selidik. Kaedah kajian yang ketiga adalah prosedur pengumpulan data yang merujuk kepada pemerhatian dan juga borang soal selidik, dan kaedah kajian yang keempat yang saya gunakan adalah prosedur penganalisian data, iaitu merujuk kepada pemerhatian dan juga pengedaran borang soal selidik melalui Google Form. Dapatan kajian saya pada objektif pertama menunjukkan terdapat banyak nilai-nilai murni dalam teks Gurindam 12, antaranya adalah nilai kebijaksanaan, nilai kesederhanaan dan nilai kesabaran. Nilai yang paling tinggi dan juga paling banyak dalam teks Gurindam 12 adalah nilai ketuhanan. Menurut Nordin 1994, nilai-nilai murni boleh ditakrifkan sebagai satu tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan menjadi ukuran dalam kehidupan seseorang dalam membentuk akhlak. Dapatan kajian pada objektif kedua menunjukkan pendekatan teori moral mampu membezakan perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Ia adalah selaras dengan nilai-nilai murni yang terkandung dalam Gurindam 12. Jika dikaitkan dengan teori, menurut Lawrence Kohlberg, beliau berpendapat bahawa teori moral merujuk kepada pembangunan moral yang menjadi isu utama dalam kedua-dua psikologi dan juga pendidikan. Dapatan kajian pada objektif ketiga menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa semua nilai-nilai yang terdapat dalam Gurindam 12 mampu dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Tetapi terdapat juga pelajar tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa dengan hanya membaca teks Gurindam 12 mampu mempengaruhi emosi para pelajar. Implikasi kajian yang saya jalankan adalah ianya mampu memberi implikasi kepada pelajar. Hal ini kerana melalui pembelajaran Gurindam 12 ini mampu mengajar ataupun memberi pendedahan kepada mereka berkenaan dengan nilai-nilai murni yang sepatutnya dimiliki bagi setiap pelajar. Dengan menjalankan kajian ini, pengkaji dapat mengetahui nilai-nilai yang baik dan juga dapat membezakan perkara yang buruk hasil daripada kajian yang dijalankan. Dengan penerapan nilai-nilai murni, ia dapat membangunkan potensi diri pengkaji dan juga potensi diri para pelajar. Setakat itu sahaja pembentangan projek tahun akhir saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faniza Zahira binti Zaindin di 2017107752. Saya bernombor angka giliran nombor 9. Hari ini saya akan membentangkan tajuk projek tahun akhir saya yang bertajuk keberkesanan PDPC secara atas talian bagi subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif di SMK Tengku Indra Petra, yang mana saya adalah di bawah sediaan Prof. Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Terdapat dua objektif yang saya ketengahkan bagi projek tahun akhir kali ini adalah iaitu bagi mengenal pasti keberkesanan PDPC secara atas talian bagi subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif di SMK Tengku Indra Petra. Yang kedua adalah bagi mengenal pasti jenis gaya pembelajaran secara atas talian
berdasarkan model gaya pembelajaran Felder Silverman 1988 ke atas pelajar kesusahan Melayu komunikatif di SMK Tengku Indra Petra. Sebelum saya memasuki kaedah kajian, ingin saya jelaskan tujuan saya mengkaji, tujuan saya mengetengahkan tajuk kajian ini adalah bertujuan bagi melihat tahap keberkesanan PDPC secara atas talian di sesebuah sekolah tersebut. Kalau kita tengok sekarang, negara kita dilanda wabak virus COVID-19 yang menyebabkan sistem pendidikan negara kita terpaksa diubah, iaitu daripada pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara atas talian atau online learning. Hal ini bertujuan bagi membolehkan pelajar terus mendapatkan ilmu dan bagi membuat kelangsungan bagi ilmu ataupun sistem pendidikan di negara kita, dan pelajar tetap mendapatkan ilmu walaupun dalam keadaan negara yang dilanda COVID-19 ini. Baiklah, kaedah kajian yang saya gunakan bagi kajian ini adalah kaedah soal sidik, yang mana saya menggunakan sepenuhnya kaedah soal sidik bagi mengumpulkan data, yang mana saya telah memilih 70 orang responden yang dipilih secara lawak bagi menjawab soalan berdasarkan soal sidik yang diketengahkan. Berikut merupakan soalan-soal sidik dan dapatan yang diperolehi berdasarkan objektif satu, iaitu yang mana objektif satu adalah berkait mengenal pasti keberkesanan PDPC secara atas talian bagi subjek kesusastraan Melayu di SMK Tengku Indra Petra, yang mana dapat dilihat data-data yang diperolehi berdasarkan soalan yang telah saya berikan kepada pelajar. Manakala dapatan saya kedua adalah berkait objektif saya yang kedua, iaitu mengenal pasti jenis gaya pembelajaran secara atas talian berdasarkan model gaya pembelajaran Felder Silverman ke atas pelajar kesusastraan Melayu komunikatif di SMK Tengku Indra Petra, yang mana di bawah model gaya pembelajaran Felder Silverman 1988 ini terdapat 4 gaya pembelajaran yang diketengahkan, iaitu yang pertama adalah gaya pembelajaran aktif dan reflektif, yang kedua gaya pembelajaran konkret dan intuitif, yang ketiga gaya pembelajaran jenis visual dan verbal, dan yang keempat jenis gaya pembelajaran tersusun dan global. Baiklah, kita akan masuk pada implikasi kajian, yang mana tujuan kajian saya adalah bagi membantu guru-guru dalam memilih dan mempraktikkan kaedah yang sesuai, berkesan, menarik dan sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara atas talian. Kerana kita dapati bahawa tidak semua pelajar mampu mengakses internet dengan sempurna. Melalui kajian yang dilakukan dapat membantu mengesan pelajar-pelajar yang mengalami masalah dari segi akses pembelajaran, masalah dari segi untuk menerima bahan pembelajaran. Yang kedua, memastikan agar semua pelajar memperoleh ilmu yang disampaikan oleh guru dan pendidikan yang sama rata. Dapat dijelaskan bahawa pendidikan amat penting bagi pelajar. Jadi melalui kajian ini dapat mengenal pasti perkara yang perlu ada bagi memastikan keberlangsungan pendidikan itu. Sekian, terima kasih daripada saya. Salam sejahtera, nama saya Kristi Alicia Kitab akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Keberkesanan Teknik Didik Hibur berasaskan lakonan dalam pengajaran dan pembelajaran teks Sulalatus Salatin.
Dalam kajian ini, pengkaji telah menetapkan 3 objektif kajian. Objektif pertama, mengenal pasti ciri-ciri teknik didik hibur berasaskan lakonan dalam pengajaran dan pembelajaran teks Sulalatus Salatin. Objektif kedua, menghuraikan kaedah penggunaan teknik didik hibur berasaskan lakonan bagi pengajaran dan pembelajaran teks Sulalatus Salatin berdasarkan teori kecerdasan pelbagai. Objektif ketiga, menganalisis keberkesanan teknik didik hibur berdasarkan lakonan dalam pengajaran dan pembelajaran Salatin untuk murid tingkatan 6. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan 3 kaedah kajian. Kaedah yang pertama iaitu kaedah kuantitatif, kaedah kedua iaitu kaedah kualitatif, dan kaedah yang ketiga iaitu kaedah kepustakaan. Selain itu, dalam kajian ini, pengkaji juga telah menyediakan 1 kerangka teori yang digunakan sebagai panduan dalam kajian ini. Kajian ini telah menggunakan teori kecerdasan pelbagai, di mana teori ini mempunyai 8 jenis kecerdasan. Oleh itu, kajian ini telah memfokuskan kepada 1 jenis kecerdasan, iaitu kecerdasan interpersonal. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian berdasarkan objektif pertama, di mana pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan 6 yang mengambil subjek kesusastraan Melayu untuk mendapatkan data. Hasil dapatan objektif pertama menunjukkan bahawa ciri-ciri teknik didik hibur berasaskan lakonan ini menjadikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran teks Sulalatus Salatin lebih santai tanpa tekanan dan menyeronokkan. Dapatan kajian yang seterusnya ialah berdasarkan objektif kedua. Pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan 6 untuk mendapatkan data. Hasil dapatan objektif kedua menunjukkan bahawa penyerapan teknik didik hibur berasaskan lakonan berdasarkan teori kecerdasan pelbagai mampu meningkatkan penguasaan pelajar. Dan dapatan kajian yang ketiga pula berdasarkan objektif ketiga. Pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan 6 untuk mendapatkan data. Dan pengkaji juga telah menemu buah seorang guru kesusastraan Melayu tingkatan 6 untuk mendapatkan data bagi mencapai objektif ketiga. Hasil dapatan objektif ketiga menunjukkan bahawa keberkesanan teknik didik hibur berasaskan lakonan terhadap pengajaran guru terletak pada tahap sederhana. Meskipun guru telah melaksanakan teknik didik hibur berasaskan lakonan dalam pembelajaran teks Sulalatus Salatin bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran pelajar di dalam kelas, namun terdapat juga dalam kalangan pelajar yang masih belum menguasai secara keseluruhan isi kandungan teks Sulalatus Salatin tersebut. Rumusan dapatan kajian ini, hasil kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan penggunaan teknik didik hibur berasaskan lakonan terhadap pelajar mampu meningkatkan penguasaan pelajar dalam pembelajaran teks Sulalatus Salatin dan meningkatkan daya penghayatan pelajar melalui watak-watak yang dilakonkan serta menjana minda kreatif pelajar dalam aktiviti lakonan yang dilaksana bagi pembelajaran teks Sulalatus Salatin. Akhir sekali, implikasi kajian. Melalui kajian ini diharap dapat membantu guru kesusastraan Melayu komunikatif merancang strategi atau teknik yang lebih realistik dan praktikal untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, diharap dapat digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki diri serta berusaha untuk meningkatkan tahap penguasaan dalam teks Sulalatus Salatin. Kajian ini juga boleh menjadi panduan kepada guru keseluruhan Melayu komunikatif, pentadbir sekolah, pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan dalam memahami serta membina strategi dan kaedah serta inisiatif bagi membantu pelajar-pelajar yang masih belum menguasai teks Sulalatus Salatin tersebut. Secara tidak langsung, ia membantu dalam mencari jalan dalam meningkatkan keberkesanan teknik didik hibur berasaskan lakonan dalam pengajaran dan pembelajaran teks Sulalatus Salatin dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Saya Muhammad Isri Naim bin Muhammad Fadli, bernombor matrik D2011077555. Bidang kajian saya adalah pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Topik kajian saya adalah pengaplikasian teknik pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran makro atas talian guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI. Saya di bawah penyeliaan Dr. Farah Humaira binti Muhammad. Baiklah, objektif kajian. Pengkaji mempunyai 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti teknik pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran makro atas talian guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI. Objektif yang kedua adalah menganalisis pelaksanaan teknik pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran makro atas talian guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI. Dan objektif yang ketiga adalah merumuskan pelaksanaan teknik pembelajaran abad ke-21 yang dominan yang diaplikasikan oleh guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI. Baiklah, bagi metodologi kajian, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu kajian kepustakaan. Bagi alat pengumpulan data pula, pengkaji telah menggunakan senarai semak dan dokumentasi seperti RPH dan video pengajaran. Bagi populasi kajian pula, pengkaji memfokuskan pada guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI sebanyak 8 orang. Seterusnya adalah dapatan kajian bagi objektif yang pertama iaitu mengenal pasti teknik pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran makro atas talian guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI dengan menggunakan senarai semak. Berdasarkan senarai semak dapat dilihat pada peserta kajian pertama. Dalam set induksi, peserta kajian pertama telah menggunakan teknik video klip. Pada langkah pertama, peserta kajian telah menggunakan teknik scene different. Pada langkah kedua, peserta kajian telah menggunakan teknik peta acting. Dan pada langkah ketiga, peserta kajian telah menggunakan teknik quick quiz. Namun, pada bahagian penutup, peserta kajian tidak menggunakan sebarang teknik pembelajaran abad ke-21. Baiklah, dapatan kajian bagi objektif yang kedua iaitu menganalisis pelaksanaan teknik pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran makro atas talian guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI dengan menggunakan senarai semak, RPH dan juga video pengajaran. Berdasarkan objektif tersebut dapat dilihat pada senarai semak ini, peserta kajian yang kedua pada set induksi, dalam RPH-nya peserta kajian telah merancang untuk menggunakan teknik video klip dan dalam video pengajarannya peserta kajian telah melaksanakan teknik video klip tersebut. Pada langkah pertama dapat dilihat peserta kajian kedua ini telah merancang untuk menggunakan teknik scene different dalam RPH-nya dan dalam video pengajarannya peserta kajian telah melaksanakan teknik tersebut. Baiklah, bagi objektif yang ketiga pula iaitu merumuskan teknik pembelajaran abad ke-21 yang dominan yang diaplikasikan oleh guru pelatih Kesusasteraan Melayu UPSI. Kita dapat melihat dengan menggunakan carta pie. Berdasarkan carta pie ini dapat melihat kekerapan iaitu yang paling banyak digunakan adalah teknik video klip sebanyak 20%. Dan yang kedua adalah teknik quick quiz sebanyak 12.50%. Dan teknik yang paling sikit digunakan adalah seperti teknik gallery walk, pen and pick, spin and think, Instamu dan flashcard sebanyak 2.5%. Baiklah, seterusnya adalah implikasi kajian. Pengkaji mempunyai 2 implikasi. Yang pertama adalah implikasi kepada guru dan juga kepada murid. Implikasi kepada guru adalah sekiranya guru menggunakan teknik pembelajaran abad ke-21 ini, guru pasti akan menjadi lebih kreatif kerana setiap pelaksanaan bagi teknik pembelajaran abad ke-21 ini ianya berbeza-beza. Seterusnya adalah implikasi kepada murid. Murid akan menjadi lebih tertarik semasa sesi pengajaran di dalam kelas kerana dengan menggunakan teknik pembelajaran abad ke-21 ini, teknik ini berpusatkan kepada murid
Dan apabila teknik yang berpusat kepada murid, murid akan menjadi aktif apabila sesi pengajaran di dalam kelas. Sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan rakaman ini diadakan adalah bertujuan untuk membentangkan kajian yang saya jalankan bagi projek tahun akhir. Baiklah, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Azamin Hassan, nombor metrik di 201710777590, dan saya mengambil kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, dan penyelia bagi saya menjalankan kajian ini adalah Dr. Farah Humaira binti Muhammad. Baiklah, saya akan menyatakan mengenai tajuk kajian yang saya jalankan terlebih dahulu. Ini adalah tajuk kajian yang saya jalankan, iaitu pembentukan karakter pelajar melalui pemikiran dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seterusnya adalah objektif kajian. Bagi objektif yang pertama adalah mengenal pasti nilai pembentukan karakter melalui pemikiran yang terdapat dalam teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Yang seterusnya adalah menganalisis nilai-nilai pembentukan karakter menerusi konsep pembentukan karakter yang terdapat dalam diri pelajar. Dan yang ketiga adalah merumuskan pembentukan karakter pelajar yang dominan melalui pemikiran yang terdapat dalam teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, dua kaedah yang saya guna, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Keduanya ada. Yang seterusnya adalah menggunakan senarai semak untuk mendapatkan mengenai pemikiran yang terdapat dalam Saudagar Besar, dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, dan kemudiannya adalah untuk mendapatkan nilai tentang pembentukan karakter. Yang seterusnya saya menjalankan soal selidik, iaitu soal selidik dijalankan kepada pelajar-pelajar sekolah, dan seterusnya adalah temu bual yang saya jalankan kepada guru yang mengajar subjek sastra. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama iaitu nilai pembentukan karakter, seperti nilai keagamaan yang boleh dikaitkan dengan pemikiran yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, iaitu pemikiran keagamaan yang menceritakan mengenai masyarakat yang mengerjakan solat. Dan seterusnya nilai jujur yang berkaitan dengan pemikiran nilai moral dan budi, itu masyarakat yang jujur. Dan seterusnya nilai pembentukan karakter yang tiga, nilai semangat kebangsaan dan nasionalisme yang berkaitan dengan pemikiran politik yang menceritakan mengenai masyarakat yang sentiasa menyokong pemimpinnya. Dan ini adalah dapatan kajian saya bagi 4.2. Ini adalah contoh soal selidik yang saya jalankan terhadap pelajar, dan ini adalah soalan yang pertama yang saya tanyakan kepada pelajar, dan ini adalah salah satunya. Saya selalu melibatkan diri untuk solat Zuhur berjemaah di surau sekolah, dan inilah hasilnya seperti catapan yang saya tunjukkan. 53% adalah sangat setuju, dan 40% setuju, dan 7% kurang setuju. Jadi dekat sini menunjukkan nilai pembentukan karakter yang melalui novel, melalui pemikiran dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur itu diaplikasikan dalam kehidupan pelajar. Jadi kita dapat lihat pembentukan karakter yang terdapat dalam diri pelajar. Yang seterusnya, dapatan yang seterusnya. Belai, ini adalah soalan temu bual yang berkait dengan soalan temu bual yang saya jalankan kepada terhadap guru mata pelajaran sastra di sekolah. Ini adalah soalan saya, adakah pelajar saling bekerjasama antara rakan-rakan sekelas yang cemerlang atau kurang cemerlang dalam pelajaran untuk berbincang mengenai pelajaran? Dan yang di bawah adalah jawapan daripada guru. Ya, melalui pemerhatian yang saya jalankan, kerjasama dalam kalangan pelajar merupakan perkara yang kerap didapati oleh guru. Maksudnya yang dilihat oleh guru lah. Contohnya para pelajar sentiasa berkumpul setelah waktu sekolah untuk menyelesaikan sebarang tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi itu adalah nilai pembentukan karakter yang dominan yang dapat dikenal pasti oleh guru. Seterusnya, dan bagi implikasi kajian yang saya jalankan, saya hanya berfokuskan kepada dua, iaitu guru dan pelajar. Bagi guru, secara tidak langsung kajian ini boleh membantu golongan guru
untuk terus mendalami mengenai novel SBDKL atau Saudagar Besar di Kuala Lumpur untuk mengeluarkan nilai-nilai bagi pembentukan karakter pelajar di sekolah. Dan seterusnya adalah implikasi buat pelajar. Pelajar juga mampu sambil belajar mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur itu untuk mengaplikasikan segala nilai-nilai yang ada dalam kehidupan mereka seharian sebagai seorang pelajar. Ya, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof. Dr. Abdul Halim dan Dr. Nur Diana. Saya Nur Aina Najwa binti Abdul Halim, pemegang nombor matrik di 201710775994. Tajuk kajian saya adalah penggunaan model komik bagi plot drama asas Samia tingkatan 6 di SMKP Sultan Abu Bakar, Muar Johor, dibimbingi oleh Dr. Farah Humaira binti Muhammad. Kajian ini memfokuskan penggunaan komik bagi mengatasi masalah pelajar iaitu memahami dan menguasai plot drama asas Samia. Selain itu, pekaji ingin melihat penerimaan pelajar terhadap komik sebagai medium pedagogi. Pengkaji telah melakukan inovasi dengan mencipta sebuah komik yang diadaptasikan daripada drama asas Samia. Komik ini diagihkan kepada pelajar melalui aplikasi WhatsApp sesuai dengan keadaan negara kini yang menghadapi waktu pandemik. Terdapat 4 masalah yang mendorong pengkaji menjalankan kajian ini. Yang pertama adalah sikap pelajar yang kurang minat membaca teks naratif panjang. Yang kedua, tanggapan ibu bapa yang negatif terhadap komik. Yang ketiga, kekurangan buku rujukan sastra di pasaran. Dan keempat, KMK kurang mengeluarkan buku berbentuk komik. Objektif kajian adalah yang pertama, mengenal pasti penggunaan komik pendidikan dalam PDPC di institusi-institusi dalam dan luar negara. Yang kedua, mengkaji penerimaan pelajar terhadap komik pendidikan. Dan yang ketiga, menganalisis keberhasilan komik sebagai bahan bantu belajar. Kaedah kajian bersifatkan kuantitatif yang melibatkan numerical. Selain itu, kaedah kepustakaan turut digunakan untuk mencari pendapat sarjana, menjawab objektif pertama dan juga kajian lepas. Instrumen kajian adalah borang soal sidik yang terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, demografi responden. Yang kedua, penerimaan pelajar. Dan yang ketiga, keberhasilan komik. Responden terdiri daripada pelajar tingkatan 6 seramai 20 orang. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik akan dikira secara manual dan pengkaji memilih model UTAWUD sebagai garis panduan. Jadual di atas menunjukkan dapatan kajian objektif pertama iaitu penggunaan komik dalam PDPC di institusi di Malaysia dan juga luar negara. Di Malaysia, pada peringkat sekolah rendah, komik adalah medium pengajaran untuk mengajar menulis karangan bahasa Melayu. Kalau di institusi luar negara pula, komik juga digunakan sejak peringkat kanak-kanak lagi dalam mengenali kosakata. Berikut pula rajah bagi objektif kedua dan juga ketiga. Objektif kedua adalah penerimaan pelajar, manakala objektif ketiga pula adalah keberhasilan komik sebagai bahan bantu belajar. Pengkaji menggunakan model UTAWUD untuk mengkaji penerimaan pelajar terhadap komik pendidikan agar data yang diperolehi lebih tepat dan juga betul. Jelas ternyata penerimaan pelajar dipengaruhi dengan pemboleh ubah model UTAWUD iaitu jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial dan juga keadaan kemudahan. Pelajar akan menerima sekiranya mereka mempercayai bahan tersebut mampu membawa kebaikan kepada mereka. Data keberhasilan pula menunjukkan 100% pelajar bersetuju melalui komik dapat membantu mereka mempertingkatkan lagi pemahaman terhadap plot drama asas Samia. Kesimpulannya,
Kajian ini telah berjaya menjawab objektif-objektif yang dinyatakan. Walaupun pada asalnya komik dianggap bahan picisan yang tidak ada gunanya, tetapi kini tidak lagi. Antara implikasi kajian adalah komik drama asal Samia ini dapat menyumbang kepada penghasilan rujukan karya sastera yang baru, malah dapat menukarkan tanggapan ibu bapa ke arah yang lebih positif. Cadangan pengkaji tertumpu kepada 3 pihak, iaitu guru, mahasiswa dan juga ibu bapa. Guru digalakkan menggunakan komik atau elemen-elemen komik agar situasi pembelajaran lebih ceria dan tidak membosankan. Sebagai mahasiswa pula disarankan untuk mencipta komik berdasarkan karya-karya sastera. Galakan ini memberi manfaat kepada mahasiswa seperti peluang penerbitan buku sendiri. Ibu bapa pula perlu berfikiran lebih luas dan menggalakkan anak-anaknya membaca komik pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nazwa binti Ibrahim, memegang nombor matrik D20171077-533 di bawah penyeliaan Dr. Farah Humaira binti Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Penerapan Unsur Estetika dalam Puisi Moden, buku kubentang sehelai peta melalui rancangan pengajaran harian guru pelatih ET01 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, saya mulakan dengan objektif kajian di mana kajian saya ini hanya melibatkan 3 objektif utama. Yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri estetika puisi moden dalam buku kubentang sehelai peta. Yang kedua, menganalisis unsur estetika dalam puisi moden buku kubentang sehelai peta melalui rancangan pengajaran harian guru pelatih ET01. Dan yang terakhir, merumuskan keberhasilan penerapan unsur estetika dalam puisi moden buku kubentang sehelai peta menerusi rancangan pengajaran harian guru pelatih ET01. Beralih kepada metodologi kajian, di mana kaedah kajian saya yang pertama menggunakan kaedah kualitatif, di mana saya menggunakan buku ini untuk menganalisis unsur estetika yang terdapat dalam kesemua puisi moden. Yang kedua, kaedah kepustakaan, di mana saya akan mencari bahan-bahan yang berkaitan di perpustakaan yang terdekat. Yang kedua, menerusi instrumen kajian ataupun senarai semak, di mana senarai semak ini ialah senarai item yang disediakan oleh pengkaji untuk mengenal pasti unsur estetika yang terkandung dalam buku kubentang sehelai peta ini, seterusnya melalui rancangan pengajaran harian guru pelatih. Dan untuk populasi kajian, pengkaji hanya memilih 10 orang guru pelatih ET01 untuk dikaji rancangan pengajaran hariannya. Baiklah, sebelum masuk ke dapatan kajian, saya ingin menerangkan secara ringkas bahawa saya menggunakan teori estetika bersepadu oleh Abdul Halim Ali, di mana teori ini hanya melibatkan 2 ciri estetika saja, iaitu rohani dan jasmani. Rohani ataupun aspek dalamannya yang terdiri daripada tema dan persoalan, idea dan pemikiran, seterusnya pengajaran dan perutusan. Untuk aspek jasmani pula ataupun aspek luaran terdiri daripada bahasa sahaja. Baiklah, masuk kepada dapatan kajian. Untuk objektif yang pertama, saya akan mengambil contoh yang mempunyai ciri estetika yang bertajuk Virus dari Langit Global oleh Suhada Sayuti, di mana pengkaji telah mengenal pasti bahawa ciri estetika yang terdapat dalam sajak ini hanyalah sebatas ciri jasmani sahaja. Dalam konteks ini, sajak ini hanya memiliki satu kata yang mendapati ciri jasmani mengikut teori estetika bersepadu oleh Abdul Halim Ali, iaitu pada rangkap 3 dan baris 10. Contohnya di sini dilihat susila dan budaya tidak lagi bernyawa,
apabila virus mazmumah percik mendiami jiwa. Okey, berdasarkan rangkap tersebut, pengkaji telah mendapati bahawa perkataan mazmumah yang digunakan telah menggambarkan penggunaan estetika dari segi bahasa dan berlandaskan agama. Terusnya, untuk objektif yang kedua, saya mengambil contoh di sini dalam set RPH yang ke-6, di mana ciri estetika dalam rohani dan jasmani terdapat dalam set induksi guru pelatih. Dalam hal ini, guru pelatih telah menggunakan sajak karya A. Samad Said yang bertajuk Tetamu Senja dalam bahagian set induksi bagi tajuk pengajaran sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Dari aspek rohani, yakni pemikiran dalam video sajak yang ditayangkan ialah sajak ini memberi mesej tentang keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Sajak ini juga menyelitkan tentang falsafat dan logika yang berteraskan Islam, di samping menampilkan pelbagai metafora yang berlandaskan prinsip Islam dalam penggunaan ayat. Seterusnya menuju ke objektif yang terakhir. Secara rumusnya, penerapan unsur estetika dalam puisi moden buku Kubentang Selai Peta menerusi RPH guru pelatih adalah masih pada tahap yang rendah. Pengkaji juga mendapati guru pelatih hanya menerapkan unsur estetika pada bahagian set induksi saja kerana bahagian ini lebih sesuai diselitkan gambar dan video bagi permulaan pengajaran. Masuk kepada implikasi kajian, di mana yang pertama kepada penulis dan penerbit. Kajian ini boleh dijadikan panduan kepada para penerbit dalam menerbitkan sesebuah puisi moden yang berkualiti bukan sahaja dari aspek keluaran, malah aspek kandungannya yang bukan sahaja memberikan maklumat tambahan, tetapi juga syarat dengan keindahan unsur estetika yang boleh membentuk kepribadian pembaca. Terusnya kepada masyarakat, di mana kajian ini bermanfaat dan berguna kepada masyarakat terutama guru dan pelajar untuk mendidik minda dan mengasah pengetahuan melalui puisi moden. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk projek tahun akhir saya, iaitu tahap sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT dalam pembelajaran kesusastraan Melayu di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof di dalam daerah Batu Gajah. Baiklah, nama saya Hazwani Shazli binti Abdul Halim bernombor matrik di 201710776002 akan memulakan pembentangan saya. Baiklah, kita pergi kepada objektif kajian saya. Objektif kajian saya adalah untuk mengenal pasti tahap sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran kesusastraan Melayu di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof di daerah Batu Gajah. Objektif yang kedua pula adalah tahap kesediaan pelajar terhadap KEBAT dalam pembelajaran kesusastraan Melayu di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof di daerah Batu Gajah. Dan objektif saya yang ketiga adalah tahap sikap dan kesediaan pelajar terhadap KEBAT dalam pembelajaran kesusastraan Melayu berdasarkan jantina di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof di dalam daerah Batu Gajah. Baiklah, saya akan menerangkan kaedah kajian yang saya gunakan. Saya menggunakan kaedah kualitatif, iaitu saya menggunakan data primer yang diperoleh daripada borang soal selidik. Okey, responden saya adalah pelajar tingkatan 4 yang mengambil subjek kesusastraan Melayu di 2 buah sekolah di dalam daerah Batu Gajah. Dan juga saya menggunakan interprestasi skomin di mana saya mencari purata nilai minimum dengan tahap rendah, sederhana dan baiklah. Di belakang saya merupakan hasil dapatan kajian saya. Yang pertama adalah jadual 1 yang merupakan tahap sikap pelajar terhadap KEBAT dalam pembelajaran kesusastraan Melayu di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof di dalam daerah Batu Gajah. Jadual 2 pula menunjukkan tahap kesediaan pelajar terhadap KEBAT dalam pembelajaran kesusastraan Melayu di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof di dalam daerah Batu Gajah. Jadual yang ketiga pula adalah tahap sikap pelajar terhadap KEBAT dalam pembelajaran kesusastraan Melayu berdasarkan jantina di SMK Toh Indra Wangsa Ahmad dan SMK Sultan Yusof dalam daerah Batu Gajah. Dan jadi jadual 4 pula adalah tahap kesediaan pelajar berdasarkan jantina di dalam kedua-dua sekolah yang telah saya sebut tadi. Jadi, seperti yang anda lihat di belakang, berikut merupakan soalan-soal selidik yang telah saya berikan kepada responden saya, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 4 dan telah saya kira menggunakan interpretasi skomin. Jadi, yang paling rendah, skomin yang paling rendah bagi tahap sikap pelajar adalah 3.7. Soalannya berbunyi, guru sering memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat serta idea
sewaktu pembelajaran kesusastraan Melayu yang menggunakan teknik KBAT, dan juga saya berpendapat bahawa elemen KBAT dalam kesusastraan Melayu dapat membantu pelajar untuk lebih meminati subjek kesusastraan Melayu. Walaupun ianya paling rendah, namun tahap tetap tinggi dan memuaskan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada jadual 6. Interpretasi SCORMIL bagi tahap kesediaan pelajar pula. Baiklah, di sini ada satu soalan di mana saya sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti mata pelajaran kesusastraan Melayu yang menggunakan KBAT dalam bilik darjah. Ianya mencapai tahap sederhana, tidaklah tinggi, namun selebihnya berada di tahap yang tinggi. Seterusnya adalah interpretasi SCORMIL bagi tahap sikap pelajar berdasarkan jantina di kedua-dua sekolah tersebut. Dan perbezaan antara lelaki dengan perempuan kita dapat lihat adalah balance ataupun sama, seimbang. Ada yang sederhana dan ada juga yang tinggi. Okay, baiklah. Jadi seterusnya interpretasi SCORMIL bagi tahap kesediaan pelajar pula juga adalah sama, namun lelaki lebih mencapai tahap sederhana yang banyak. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 soalan daripada 10 soalan yang mencapai tahap sederhana, manakala yang perempuan hanya 2 soalan yang mencapai tahap sederhana, dan selebihnya adalah implikasi kajian ini adalah saya sendiri dapat melihat sikap dan tahap kesediaan pelajar dalam PDPC kesusastraan Melayu berdasarkan KBAT. Jadi menerusi borang soal selidik yang telah saya edarkan kepada para pelajar, dapat saya lihat ada juga pelajar yang sangat tidak setuju dengan KBAT, namun hanya dalam 2 atau 3 orang sahaja. Jadi ianya tidak memberikan kesan terhadap SCORMIL, interpretasi SCORMIL yang saya buat tadilah. Dan kemudian dapat mengenal pasti pelajar yang lemah dalam KBAT itu seperti yang saya cakap tadi. Dan seterusnya dapat membantu pihak sekolah saya dapat membantu pihak sekolah membuat penambahbaikan sesi pelajaran kesusastraan berdasarkan KBAT. Jadi cadangan saya untuk KBAT ini lebih untuk pelajar lebih bersedia dengan KBAT adalah dengan melaksanakan pengajaran KBAT bermula dari tahap menengah rendah atau sekolah rendah. Seterusnya memberi peluang kepada pelajar untuk menyuarakan idea mereka, dan juga bagi pihak KPM, penyediaan bahan bantu mengajar berasaskan KBAT amat membantu dalam meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam subjek ini maupun subjek lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah memilih projek tahun akhir saya untuk terlibat dalam seminar ini. Ingin saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Anas bin Muhammad Hanafiah. Pensyarah penyelidik saya ialah Dr. Farah Humairah binti Muhammad. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah Unsur Pendidikan Akhlak dalam Cerpen Antologi Kubentang Selai Peta. Tanpa melengahkan masa, mari kita terus kepada objektif kajian terlebih dahulu. Berikut merupakan objektif kajian yang telah digunakan oleh pengaji, yakni saya sendiri. Yang pertama adalah mengenal pasti jenis unsur pendidikan akhlak dalam cerpen antologi Kubentang Selai Peta. Yang kedua adalah menganalisis unsur pendidikan akhlak yang diketengahkan oleh pengarang berdasarkan pendekatan Al-Ghazali. Berikut merupakan kaedah kajian. Kaedah kajian telah digunakan oleh pengkaji, iaitu kaedah kajian kualitatif. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kajian kualitatif yang hanya menganalisis data maklumat yang diperoleh dalam cerpen antologi Kubentang Selai Peta. Di dalam kaedah kajian kualitatif ini, pengkaji telah menggunakan kajian perpustakaan dan kajian analisis teks. Di mana kajian pustakaan, pengkaji telah mengunjungi perpustakaan di Selamat Perak, perpustakaan Tuanku Bainun Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan yang ketiga adalah pengkaji telah mengunjungi bilik sumber Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Dalam kaedah kajian analisis teks pula, pengkaji telah menggunakan buku teks sekolah antologi Kubentang Selai Peta serta membaca teks dan buku teori yang berkaitan. Berikutnya adalah dapatan kajian. Menurut pendekatan Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang lahirnya berbagai perbuatan dengan mudah dan senang
tanpa perlu memikirkan dan atas dasar pertimbangan. Jika sikap itu lahir daripada perbuatan yang baik dan terpuji, dia digelar sebagai akhlak yang baik, dan jika lahir dari perbuatan tercela, maka ia disebut sebagai akhlak yang buruk. Oleh itu, Al-Ghazali telah menyimpulkan bahawa terdapat dua jenis unsur pendidikan akhlak, iaitu akhlak yang baik dan akhlak tercela. Akhlak yang baik yang boleh didapati menerusi cerpen antologi Kubentang Selapata berdasarkan perkataan Al-Ghazali ini adalah saling menyayangi, yang kedua adalah patuh arahan, yang ketiga bertanggungjawab, yang keempat berbudi dengan alam sekitar, yang kelima berpegang teguh pada agama, yang keenam adalah rendah diri, yang ketujuh adalah kasih sayang bapa terhadap anak, yang ke-8 adalah kesetiaan, yang ke-9 adalah prihatin, dan yang ke-10 menyayangi alam sekitar. Manakala menurut Al-Ghazali, akhlak tercela juga boleh didapati di dalam cerpen antologi Kubentang Selapata ini. Yang pertama adalah sifat ego, yang kedua tidak jujur, yang ketiga berprasangka buruk, yang keempat berkata kesat, yang kelima bercakap kasar, yang keenam angkuh, yang ketujuh ingkar, yang ke-8 kerakusan manusia terhadap alam, yang ke-9 menindas rakyat, dan yang terakhir adalah penting diri. Akhir sekali adalah implikasi kajian. Karya sastera yang berkualiti dan bermutu tinggi adalah karya yang memaparkan plot, nilai serta gagasan yang menarik di dalam cerpen. Cerpen antologi Kubentang Selapata banyak memaparkan unsur pendidikan akhlak yang boleh didapati di dalam dapatan kajian sebentar tadi. Cerpen-cerpen yang terdapat dalam antologi ini sememangnya wajar dijadikan sebuah teks kajian di sekolah bagi mata pelajaran kesusastraan Melayu ataupun komponen sastra Komsas, dan wajar diperbanyakkan lagi. Saya berharap kajian dan analisis yang dilakukan ini mampu membantu pembaca mengetahui unsur-unsur yang diketengahkan dan sedikit banyak memberi faedah dan pengajaran kepada pembaca. Sekian saja daripada saya, pembentang ke-16. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hamzah bin Dohadi, pemegang kad metrik di 201710107563, pelajar tahun akhir ISMP Kesusastraan Melayu AT01. Kajian saya adalah tahap minat murid terhadap genre drama bagi pelajar kolej tingkatan 6 Sarawak Sarawak yang di bawah silaan pensyarah Dr. Farah Humairah binti Muhammad. Dalam menjalankan kajian ini, saya telah menyediakan dua objektif kajian, iaitu mengenal pasti jenis-jenis genre drama yang terdapat di Malaysia, dan yang kedua ialah mengkaji tahap minat murid terhadap pengajian genre drama di Kolej Tingkatan 6 Sarawak. Untuk kaedah kajian, saya telah menggunakan metod kualitatif, di mana saya telah menggunakan tiga kaedah kajian. Yang pertama ialah kajian kepustakaan, di mana saya telah menggunakan buku-buku dan artikel daripada perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan beberapa buah lagi rujukan daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi, khususnya sumber dari internet dan artikel-artikel daripada internet. Yang kedua ialah analisis dokumen. Saya telah menyediakan senarai semak untuk objektif yang pertama, di mana saya telah mengenal pasti jenis-jenis drama yang terdapat di Malaysia. Ketiga ialah kaedah soal sidik, di mana saya telah menyediakan borang soal sidik yang mengandungi tiga pecahan dan merangkumi 30 item soalan. Borang soal sidik ini saya telah serahkan kepada 30 orang responden yang merupakan pelajar daripada Kolej Tingkatan 6 Sarawak.
Untuk dapatan kajian bagi objektif yang pertama, di mana saya telah menyenaraikan 4 jenis-jenis drama yang di bawah drama tradisional, iaitu drama wayang kulit, drama makyung, drama monora, drama bangsawan. Ini adalah definisi setiap drama tersebut, dan setiap drama tersebut mempunyai perbezaan tahun-tahun dia tersendiri. Maksudnya drama wayang kulit telah bermula pada abad ke-13 dan ke-14. Seterusnya drama makyung bermula ke abad 16 dan awal abad ke-20. Drama monora telah wujud pada zaman Ligol. Lepas tu drama bangsawan terkenal pada abad ke-19. Seterusnya untuk dapatan kajian objektif yang pertama juga, saya telah mengenal pasti jenis-jenis drama yang berbentuk moden, di mana terdapat 3 jenis drama berbentuk moden, iaitu drama sandiwara yang berkembang di tanah Melayu pada tahun 1940. Yang kedua ialah drama realisme berkembang pada abad ke-60, dan drama abstrak iaitu berkembang pada tahun 1970 di Malaysia. Dalam dapatan ini saya telah menyenaraikan definisi dan bentuk-bentuk drama tersebut. Seterusnya kita balik kepada dapatan kajian untuk objektif yang kedua, di mana saya telah membagikan kepada 3, iaitu pertama, minat terhadap genre drama. Saya akan mengkaji minat pelajar terhadap genre drama, dan hasil dapatan kajian ini saya telah mengenal pasti bahawa kekerapan yang tertinggi adalah dekat item soalan GD9, iaitu saya tahu apa itu teknik plot, dengan peratusan sebanyak 25%. 25 orang responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Seterusnya untuk soalan pecahan yang kedua, iaitu minat terhadap kaedah pengajaran drama di bilik darjah. Untuk item soalan ini, item KP4 dan KP6 memiliki peratus kekerapan yang tertinggi. Seterusnya untuk pecahan yang ketiga pula, iaitu minat dalam penglibatan drama, di mana saya mengkaji tahap minat murid terhadap penglibatan drama, sama ada drama di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi dalam kajian ini saya telah mengenal pasti bahawa minat tertinggi pelajar ialah saya kerap menonton drama Melayu di kaca televisyen, dengan kekerapan sebanyak 22 orang yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Dan kesemua ini adalah merupakan maklum balas responden secara positif. Yang terakhir adalah untuk pembentangan implikasi kajian ini pula, ialah kajian tahap minat ini dan menguasai genre drama sangat penting kepada guru dan pelajar itu. Dapat memupuk kefahaman dan penghayatan dalam mempelajari genre drama di bilik darjah. Lepas tu diharapkan dapat menjadi sumber rujukan kepada pengkaji lain dalam menjalankan kajian yang berkaitan dengan tahap minat pelajar. Lepas tu yang terakhir adalah kajian ini adalah boleh menjadi sumber rujukan kepada guru ataupun pendidik bagi subjek kesusahan Melayu dalam meneliti tahap minat pelajar sebelum guru tersebut masuk ke dalam bilik darjah bagi menjalankan PDPC di sekolah, di kelas tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nazira binti Zamri di bawah penyelia Dr. Farah Humaira binti Muhammad. Tajuk kajian saya ialah kritikan sosial dalam drama Ana, teks kesusastraan Melayu tingkatan 4 dan 5 bagi membentuk jati diri pelajar. Latar belakang kajian ini adalah berkaitan dengan kajian sosial diterapkan dalam drama Ana serta ingin melihat sejauh manakah drama Ana dapat memberikan kesan kepada pembentukan jati diri pelajar menggunakan elemen nilai-nilai murni falsafah kebangsaan negara. Penyataan masalah, Hashim Awan dalam bukunya Kritikan Kesusastraan Teori dan Penulisan 1997 mentakrifkan bahawa kritikan kesusastraan ini merupakan suatu usaha untuk menilai hasil-hasil ciptaan seseorang sastrawan. Oleh itu, pengkaji ingin mencari sejauh manakah kritikan yang diterapkan dalam drama Ana dan memberikan kesan kepada pembentukan jati diri pelajar menerusi nilai-nilai murni falsafah kebangsaan negara.
Objektif kajian, pengkaji telah memilih 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti kritikan sosial yang terdapat dalam drama Ana. Yang kedua adalah menganalisis kritikan sosial yang terdapat dalam drama Ana bagi membentuk jati diri pelajar menerusi elemen nilai murni falsafah kebangsaan, dan yang ketiga merumuskan keberhasilan kritikan sosial yang dominan dalam drama Ana bagi membentuk jati diri pelajar menerusi nilai-nilai murni kebangsaan. Metodologi kajian, kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah kualitatif, yang mana kaedah yang digunakan adalah kaedah kajian teks. Teks yang digunakan adalah drama Ana, dan yang kedua adalah kajian ke perpustakaan, yang mana pengkaji akan membuat rujukan di perpustakaan yang berhampiran. Kedua adalah instrumen kajian menggunakan soal selidik yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu demografi responden, tahap kefahaman pelajar dan pembentukan jati diri pelajar menerusi drama Ana. Populasi kajian terdiri daripada 30 orang yang terdiri daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 khusus kesusasteraan Melayu. Dapatan kajian berdasarkan teks drama Ana. Kritikan sosial terdiri daripada 3 elemen iaitu sosio masyarakat, sosioekonomi dan sosio agama. Sosio masyarakat, manusia yang hidup berkelompok membentuk masyarakat, iaitu memerlukan kebergantungan di antara satu sama lain. Walaupun daripada berlainan negara, hidup bermasyarakatan dalam satu kelompok amat penting. Oleh itu, dalam drama Ana, pengarang telah menerapkan masyarakat yang hidup berkelompok di antara masyarakat di negara Malaysia dan juga di negara England. Seterusnya kita lihat kepada sosioekonomi, iaitu kemajuan dari segi pemakaian, infrastruktur dan juga pendidikan. Infrastruktur adanya pengangkutan seperti kapal terbang yang digunakan untuk pulang ke London. Seterusnya adalah agama melalui perlakuan dan juga sikap. Perlakuan adalah aspek seperti sembahyang, berdoa, upacara dan sebagainya. Contohnya dalam drama Ana menerapkan unsur kepercayaan bahawa yang hidup pasti akan mati. Seterusnya kita lihat kepada analisis tahap kefahaman pelajar berkaitan dengan kritikan sosial. Drama Ana menggunakan teori pendekatan masyarakat yang hidup dalam konflik rumah tangga. Pengarang telah mengetengahkan bahawa watak konflik rumah tangga yang berlaku dalam watak Ana dan Zaki, oleh kerana Zaki hanya mementingkan ibunya berbanding dengan Ana. Seterusnya adalah masyarakat yang menyayangi ibu bapa. Dalam drama Ana, perwatakan Zaki, seorang yang sangat menyayangi. Seterusnya, dilihat kepada pembentukan jati diri pelajar menerusi elemen nilai murni menggunakan konsep jati diri merupakan elemen nilai murni yang terdapat dalam falsafah kebangsaan negara. Iaitu terdiri daripada baik hati, berdikari, jujur, berhormat tinggi, rajin dan sebagainya. Seterusnya, merumus keberhasilan kajian sosial yang dominan. Berikut merupakan nilai-nilai murni yang paling dominan dipilih oleh pelajar, iaitu nilai bersyukur dan juga hormat kepada ibu bapa, yang mana bersyukur ini adalah dapat dilihat berdasarkan drama Ana. Ibu Zaki bersyukur kerana ada yang ingin membantunya untuk membuat rawatan, dan juga ibunya bersyukur kerana dia masih diberi peluang untuk hidup. Hormat kepada ibu bapa adalah dalam drama Ana, Zaki sentiasa menghormati ibunya dan sentiasa menjaga ibunya walaupun ibunya sedang sakit. Kesimpulannya, kritikan sosial ini adalah sangat penting bagi melihat sejauh manakah tahap penulisan pengarang dalam menghasilkan karya. Penerapan seperti nilai murni ini amatlah penting bagi pelajar khususnya. Dapat dikatakan bahawa drama Ana sememangnya telah memberikan kesan yang positif kepada pembentukan jati diri pelajar. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwani binti Rusli, pemegang kad matrik 201770775661, merupakan pelajar di bawah seliaan Dr. Farah Humaira binti Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Pembentukan Akhlak Mulia Pelajar dalam Cerpen Kanak-kanak Cerita Sebuah Lukisan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk kajian penyelidikan yang saya jalankan, saya gunakan 2 objektif kajian, iaitu mengenal pasti pembentukan akhlak mulia dalam kumpulan cerpen kanak-kanak cerita sebuah lukisan. Dan objektif yang kedua, menganalisis pembentukan akhlak mulia dalam kumpulan cerpen kanak-kanak
cerita sebuah lukisan bagi membentuk akhlak pelajar berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, saya akan jelaskan berkaitan metodologi kajian. Untuk kaedah kajian, saya menggunakan kaedah kualitatif dan juga kaedah kepustakaan. Manakala untuk instrumen kajian, saya menyediakan senarai semak dan juga saya menggunakan teks cerpen kumpulan kanak-kanak iaitu cerita sebuah lukisan. Untuk analisis data, saya menggunakan cerpen bagi menganalisis keseluruhan nilai dan juga saya turut menganalisis berkaitan dengan aspek yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Baiklah, dapatan kajian yang pertama iaitu mengenal pasti pembentukan akhlak mulia dalam kumpulan cerpen kanak-kanak cerita sebuah lukisan. Di sini merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam keseluruhan cerpen iaitu sebanyak 15 nilai. Yang pertama bertanggungjawab, pemurah, seterusnya menghargai, berbudi bahasa, berjimat cermat, kegigihan, tolong menolong, berhemah tinggi, ketaatan, berpandangan jauh, rajin berusaha, merendah diri, kesungguhan, keikhlasan dan juga kesyukuran. Seterusnya saya teruskan kepada dapatan kajian yang kedua iaitu menganalisis pembentukan akhlak mulia dalam kumpulan cerpen kanak-kanak cerita sebuah lukisan bagi membentuk akhlak pelajar berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan jadual, terdapat 4 aspek yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Manakala untuk jasmani, terdapat 4 nilai yang telah saya kenal pasti melalui 2 buah cerita iaitu cerita sebuah lukisan dan juga usahawan muda. Antara nilainya adalah rajin berusaha, menghargai, berjimat cermat dan juga tolong menolong. Seterusnya aspek emosi yang dapat dikaitkan dengan nilai iaitu merendah diri dan berbudi bahasa telah saya kenal pasti dalam cerita usahawan muda, pengkalan hutan paya dan juga setulus budi. Yang ketiga iaitu aspek rohani. Nilai yang ditonjolkan dalam 4 buah cerita ini adalah ketaatan, keikhlasan, kesyukuran dan juga pemurah. Dan antara cerita yang terkandung dalam keseluruhan cerpen adalah sebuah buku tinggalan ayah, berbudi amalan mulia, kerongsang untuk cikgu dan juga usahawan muda. Dan untuk aspek yang terakhir iaitu intelek, antara nilai yang setelah saya kenal pasti adalah kegigihan, kesungguhan, bertanggungjawab dan juga berpandangan jauh iaitu berdasarkan 3 buah cerita dalam kumpulan cerpen ini iaitu nilai kasih sayang, usahawan muda dan juga sebuah buku tinggalan ayah. Seterusnya adalah implikasi kajian. Terdapat 4 implikasi kajian. Yang pertama, memberi peluang untuk mengkaji tentang penyelidikan terhadap cerpen kanak-kanak dalam membentuk akhlak mulia. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dalam menganalisis nilai murni berpandukan aspek yang ditekankan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, para pelajar didedahkan dengan aspek pembentukan akhlak mulia melalui nilai yang ditekankan dalam cerpen kanak-kanak khususnya kepada pelajar sekolah. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai panduan kepada penyelidik lain untuk melaksanakan kajian pada masa akan datang dengan penambahbaikan menerusi kelompangan dalam kajian ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.